Assalamualaikum semua para pelajar saya yang dikasihi. Okey, hari ini kita akan sambung. Hari tu kita dah belajar tentang ciri-ciri ekonomi moden kan? Kesan pentadbiran barat terhadap kita punya ekonomi dan sosial. Kita dah belajar ciri-ciri ekonomi, ciri-ciri ekonomi moden, apa yang telah barat lakukan terhadap tanah-tanah Melayu kita dia punya pentadbiran-pentadbiran moden dari segi ekonomi, sosial, apa yang barat dah majukan dia bawa banyak barat bawa banyak kemajuan-kemajuan teknologi mereka ke tanah Melayu untuk mengeksploitasi hasil yang ada di tanah Melayu. Secara tidak langsung dia memberikan kemajuan lah dari segi ekonomi dan sosial. Okay, hari ini kita sambung lagi. Pentadbiran barat berkaitan dengan ekonomi. Ni kita pergi lagi dalam lagi detail. Ekonomi. Okey, kita tengok pengenalan dia. So kita kecilkan muka saya ni. Okey. British memperkenalkan sistem pentadbiran moden berkaitan dengan ekonomi bagi memastikan kelangsungan penguasaannya di negara kita. Ada sebab kenapanya British ni dikenalkan banyak kemajuan-kemajuan teknologi, bukan free-free, bukan suka-suka Semuanya atas untuk kepentingan mereka sendirilah. Mereka nak mengeksploitasi semua mereka punya kita punya dekat tanah Melayu punya kemajuan, punya hasil-hasil bumi. Jadi mereka pun kenalah memberikan kemajuan juga kepada negara kita dari segi teknologi dan sebagainya. Untuk mereka senang, mereka nak mengeksploitasi kita punya hasil-hasil yang ada dekat ekonomi negara kita. Okey, banyak benda lah yang British barat ni buat Contohnya kita akan tengok satu-satu. Okey, dari segi perundangan. Okey, tanah. Pada awal abad ke-19 ada banyak perubahan di negara kita akibat pembukaan lombong biji timah dan pembukaan ladang getah. Kita dah belajar sebelum ni kan dekat ciri-ciri ekonomi moden. Dekat negara kita berlaku banyak permintaan getah, so mereka buka ladang getah secara besar-besaran. Pada waktu ni lah, okay, kita tengok first negeri-negeri Melayu. Pada tahun 1913, Majlis Mesyuarat Persekutuan meluluskan Akta Tanah Simpanan Melayu. Okey, menurut akta ni, tanah yang ada dekat tanah Melayu ni, kita residen ni dia boleh isytiharkan mana-mana je tanah tu sebagai hak orang Melayu. Kiranya macam, wah, kita dengar macam baiknya kan, residen orang barat ni dia nak isytiharkan tanah-tanah ni sebagai tanah hak orang Melayu. Tapi ada sebab. Kita tengok tanah tersebut tidak boleh dijual, dipajak gadai atau dipindah milik kepada orang bukan Melayu. So tanah tu tak boleh. Kenapa Namun begitu, nampak macam special lah, macam baik lah kan orang-orang barat ni bagi keistimewaan macam tu dekat kita. Tanah tu tak boleh dijual, tak boleh dipajak gadai atau dipindah kepada orang bukan Melayu. So macam nak jagalah hak orang Melayu ni. Macam best je dengar, tapi ada reason dia. Namun begitu, akta ini sebenarnya bertujuan melindungi kepentingan ekonomi British. Kenapa ya? Sebab kebanyakan kawasan-kawasan tanah tersebut tak subur dan tak sesuai untuk kegiatan pertanian atau ekonomi peladangan. So tanah-tanah yang diisytiharkan, residen isytiharkan tu, tanah-tanah tu tak subur, tak boleh buat apa-apa pun. Mungkin bolehlah bercucuk tanam, tapi tak bolehlah kita nak gunakan sebagai aktiviti-aktiviti peladangan dan aktiviti-aktiviti tanaman yang besar-besaran. Sebab dia taklah sesubur mana. That's why lah mereka tak kisah pun nak isytiharkan itu adalah tanah-tanah hak orang Melayu. Mereka tak kisah pun pasal tanah tu. Okay, next, dekat Sarawak, Land Order yang memperuntukkan hak milik tanah simpanan pribumi diwartakan pada tahun 1931. Matlamat dia untuk melindungi kepentingan masyarakat pribumi dari diceroboh oleh kaum pendatang. Pada tahun 1933, Land Settlement Order dikuatkuasakan untuk melindungi masyarakat pribumi. Ini dia British majukan dari segi tanah lah
dari segi tanah. Kita tengok tadi, kita tengok dekat negeri-negeri Melayu. Sekarang kita tengok dekat Sarawak. So dia adalah land order, ordinance, macam-macam lah dia punya nama-nama dia, undang-undang dia. Kemudian pada tahun 1953, Land Settlement Order dikuatkuasakan untuk melindungi masyarakat pribumi. Kedua-dua undang-undang tanah ini menjadi rujukan bagi pelaksanaan Land Order 1948. Tanah Sarawak dibahagikan kepada kawasan tanah campuran, tanah pribumi, tanah adat pribumi, kawasan tanah simpanan dan kawasan tanah pedalaman. Sarawak ni di banyak kawasan-kawasan berbukit bukau, kawasan tinggi, paya, sungai. So dekat sana memang besar lah. Okay. Sabah, urus niaga tanah antara pribumi dengan orang Eropah sebelum tahun 1888 dianggap tidak sah. Kemudian pada tahun seterusnya, proklamasi pelindungan hak pribumi telah diwartakan. Okey, proklamasi 3 pelindungan hak pribumi ni dia cakap pasal apa? Untuk melindungi hak dan kepentingan pribumi dilaksanakan. Segala urus niaga dengan orang Eropah mestilah diberitahu terlebih dahulu. Kena minta izin dulu lah, kena maklumkan lah dulu. Penduduk pribumi mempunyai hak untuk memohon dan mendapatkan ganti rugi. Okey, tu dari segi tanah. Okey, buruh. Kita dah belajar hari tu kan, kemasukan buruh Cina dan India secara besar-besaran kan. Okey, so sekarang kita pergi lagi dalam pasal buruh. Perkembangan pesat dalam perusahaan biji timah dan getah menyebabkan banyak kemasukan buruh dari Cina dan India. Okey, tenaga buruh dari Cina ni dibawa masuk untuk bekerja dekat lombong-lombong melalui sistem kontrak. Buruh dari India pula dibawa masuk secara beramai-ramai untuk bekerja di ladang getah melalui sistem kangani. Okey, apakah sistem kontrak? Apakah sistem kangani? Okey, sistem kontrak ni kita tengok buruh dari China dibawa masuk ke negara kita oleh pihak majikan. Tambang, perjalanan, makanan dan segala kebajikan buruh-buruh ni disediakan oleh majikan. Okay. Contohnya majikan dekat lombong-lombong tu, mereka lah yang bertanggungjawab untuk membawa masuk buruh-buruh daripada China. Okay, sistem kangani. Kangani ni adalah ketua, tanden, mandor atau penyelia dekat ladang getah. So pemilik ladang getah ni dia hantar kangani ni, iaitu ketua ni lah, ke India untuk cari tenaga buruh dekat India untuk dibawa masuk ke tanah Melayu untuk kerja dekat dia punya ladang lah. So orang-orang buruh-buruh dari India ni akan kerja dekat ladang milik pemilik ladang ni sehinggalah tambang, sehinggalah kiranya macam hutang lah, sebab bos kepada ladang tu dia akan uruskan segala perbelanjaan. Jadi orang kangani ni, buruh kangani ni akan, buruh-buruh daripada India ni akan kerja dengan pemilik ladang getah ni sehingga mereka punya hutang tu habis. Okey. Okey, tadi kita dah cerita tentang sistem kontrak, sistem kangani. Okey, kemudian pada tahun 1877, British menubuhkan Jabatan Hal Ehwal Cina untuk melindungi buruh-buruh dari Cina. Okey, jap. Okey, Jabatan Hal Ehwal Cina untuk melindungi buruh-buruh dari Cina, dan Majlis Perundangan Singapura menubuhkan Tabung Imigran India untuk memberikan kemudahan belayar dengan percuma kepada buruh-buruh India. So secara tak langsung, perkembangan ekonomi dekat negara kita ni telah menarik juga buruh-buruh daripada Indonesia. Dan mereka pun merantau lah untuk bekerja sebagai buruh dari China, dari India, dari Indonesia. Okay. Okay, itu gambar ni lah pejabat Jabatan Hal Ehwal Cina. Okay, next. Jabatan dan agensi kerajaan. British pun menubuhkan juga banyak jabatan-jabatan
dan agensi kerajaan dekat Tanah Melayu untuk memajukan tanaman ekonomi dan membangunkan industri getah. Jabatan-jabatan ni dia Karkosa, betul gambar-gambar kat sebelah ni. Okay, semua jabatan-jabatan ni, agensi kerajaan ni bertanggungjawab dari segi membangunkan industri getah, membuat penyelidikan daripada kecil hingga ke besar-besaran. Antaranya, British menubuhkan institusi khas penyelidikan getah iaitu RRIM, Institut Penyelidikan Getah Malaya. Okey. Itu kalau dari segi getah. Kalau dari segi sistem pengairan, British menubuhkan Jabatan Parit dan Tali Air. Jabatan pos pun sama. Banyaklah. Sarawak dengan Sabah pun dia tubuhkan banyak jabatan kerajaan bagi memudahkan perkhidmatan pos dan telegraf. Okey, syarikat perwakilan. Syarikat perwakilan ni memainkan peranan yang besar sebab syarikat perwakilan ni dia adalah dia dikenali sebagai gedung perwakilan atau Crown Agent. Mereka ni memiliki rangkaian yang banyak, iaitu sistem kewangan, insurans, syarikat perkapalan, pusat penyelidikan, dan nama-nama dia boleh baca sendiri dekat sini. Bowstreet and Company, Harrisons, Guthrie, Barlow. Okay. Dan mereka ni semua mereka telah mengimport barangan secara terus dari negara-negara tertentu. Mereka ni memainkan peranan penting lah agency house ni. Okay, next, perwujudan sistem kewangan dan insurans. Okay, kuasa barat ni dikenakan banyak penggunaan mata wang asing kat negara kita. Antaranya boleh tengok, inilah contoh-contoh mata-mata wang yang ada dekat Tanah Melayu pada waktu itu. Okey. Awak bacalah secara detail kat situ. Saya tunjuk secara ni je lah. Ini sistem kewangan mata-mata wang, wang dolar. Kemudian kepesertaan ekonomi menyebabkan British memperkenalkan pula sistem kewangan moden bagi melicinkan urusan kewangan. Contohnya British ni ditubuhkan bank. Kenapa kena ada bank? Sebab kan banyak nak masuk duit daripada luar. Bila ada bank, lagi senanglah sistem tu nak berjalan. So British pun majukanlah negara kita dengan membina banyak bank. Okay? So modal dari luar negara dapat disalurkan ke negeri-negeri Melayu ni dengan mudah bila adanya bank. Okay, contohnya bank kat Pulau Pinang, Mercantile Bank Pulau Pinang, Hong Kong, and Shanghai Bank. Okay, itu bank. Kemudian syarikat insurans pula. Ada banyaklah wujudnya syarikat insurans. Sebab macam mana wujudnya insurans ni pula Sebab pada waktu ni, pada abad ke-19 dengan abad ke-20 ni, pengangkutan air dengan pengangkutan laut samalah. Pengangkutan air berlaku dengan sangat pesat. Okay, banyak kapal-kapal besar, mereka nak bawa barang-barang pengangkutan, barang-barang dagangan dengan banyak, kuantiti yang banyak. Jadi mereka memerlukan insurans lah untuk melindungi. Kalau ada kemalangan, insurans nyawa, kebakaran. Okay. British melakukan perubahan dalam sistem pentadbiran dengan cekap. Oleh itu jelas menunjukkan kepentingan memanfaatkan kekayaan negara kita. Okay. Dengan bermuafakatan semua pihak. Okay, kita dah habis 6.2. Okay, saya akan pergi ke next video untuk 6.3.